guys, bersama saya Crypto Fadil. Hari ini saya nak update mengenai Bitfinex. Okey, seperti anda boleh lihat, Bitfinex akan bermula ICO dalam masa 1 hari 10 jam 37 minit. Okey, akan bermulanya ICO pada stage pertama dan round pertama dengan bonus sebanyak 15%. Okey. So sebelum tu saya akan update ataupun recap mengenai cryptocurrency market dahulu macam biasa, BTC memegang dominans sebanyak 55.5%. Sekarang ni market tengah test Bitcoin untuk melepasi harga Bitcoin sebanyak $20,000. Okay. So semalam saya tukar daripada Ethereum kepada Bitcoin dan saya telah gain sebanyak 9.80%, 89% dalam masa 24 jam. Okey, saya sempat tukar dan kalau anda masih memegang Ethereum, anda telah gain sebanyak 2.12%. Okey. Dan dalam masa 7 hari Bitcoin mencecah sebanyak 37.77% dan Ethereum sebanyak 59.53%. Okey, not bad kalau memegang Ethereum pun, disebabkan oleh Ethereum antara yang top cryptocurrency yang tak akan ke mana. Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Ripple, okey, antara yang akan pergi jauh dan mempunyai objektif yang sebenar, iaitu sistem payment dan projek dan sebagainya. Okey, dan Ripple juga saya sempat beli pada harga 60 sen. Okey, saya telah gain sedikit sahaja, tapi dalam masa 7 hari mereka telah gain sebanyak 216%. Okey, saya terlepas dengan pump Ripple ni, tapi tak apa, saya beli dalam harga 60 sen, so dapatlah sikit keuntungan di situ dan saya akan pegang Ripple untuk jangka masa yang panjang disebabkan oleh mereka bekerja dengan bank. Untuk buat masa sekarang, cryptocurrency tak akan menjadi payment untuk ataupun mata wang untuk dunia ni menggantikan fiat. Okey, mungkin dalam masa 5 tahun ataupun 10 tahun akan datang mungkin cryptocurrency boleh menggantikan fiat, tapi buat masa sekarang dalam masa terdekat ni Ripple akan pergi jauh disebabkan mereka bekerjasama dengan bank. Okey. Dan tak lupa juga dengan Litecoin yang telah mencecah sebanyak 122% dalam masa 7 hari dan dalam masa 15 hari dia mencecah sebanyak 300%. Okey, daripada harga $96 hinggalah 316.85 sen USD. Okey, mereka gila, memang Litecoin gila disebabkan harga yang 90 lebih tu sebenarnya adalah harga undervalue, harga yang sangat murah untuk cryptocurrency seperti Litecoin, iaitu silver daripada Bitcoin. Okey, tapi tak pelik dengan kenaikan harga ni disebabkan oleh sekarang ni Litecoin pun slow-slow mempunyai purpose penggunaannya seperti top up dan pembayaran untuk menggantikan Bitcoin, dan Bitcoin menjadi simpanan berharga. Okey, store of value. Okey, dan Bitcoin menjadi store of value, dan yang mana Litecoin boleh digunakan sebagai payment disebabkan oleh transaksi yang laju dan juga pembayaran yuran yang sangat murah. Okey. Dan tak lupa juga dengan altcoin yang lain, mereka semua gain. Okey, Tron 800%. Okey, saya tak perasan dengan Tron ni. Okey, saya tak ambil tahu sangat, tapi yang saya menyesal adalah Vertcoin SXFVG. Okey, saya perhati benda ni lama sangat, dari dulu lagi, pada harga 1 sen lagi, sekarang telah mencecah 6 sen. Dari 1 sen lagi saya perhatikan benda ni tapi tidak terbeli-beli disebabkan oleh kesibukan saya dengan landing ICO. Okey, tak apa, terlepas ni tak apa, sebab landing ICO pun saya pun gain juga, bukannya rugi. Okey, asalkan mana-manalah, asalkan menguntungkan. Okey, tapi buat masa sekarang ni, tadi harga mereka ingin mencecah sebanyak 8 sen. Okey, nak mencecah sebanyak 900%. Okey, tapi jatuh disebabkan ini kemungkinan adalah pump and dump game. So bahaya disebabkan oleh Vertcoin tiada lagi real purpose penggunaannya. Lagi-lagi marketing mereka slow. Apa yang mereka tawarkan hanyalah mereka adalah privacy cryptocurrency seperti Monero, Zcash. Okey, so mereka ni adalah lawan Monero dan Zcash dan sebagainya. Tapi masalahnya masih projek mereka masih lagi dalam development dan tiada real purpose. Okey, seperti Monero yang mana telah berjaya. Okey, dan sama juga dengan Stella yang mana baru kalau nak dibandingkan dengan
Ripple yang mana telah pergi jauh dengan partnershipnya dengan bank-bank besar, big bank. Tapi Stellar masih baru tapi bekerjasama dengan IBM. Mungkin ada masa hadapan tapi mereka masih jauh perjalanan mereka. Tapi saya akan beli juga Stellar ni. Saya akan hold back untuk Stellar, supaya saya tidak terlepas kalau kenaikan harga mereka secara mendadak. Sama juga dengan Ethereum. Ethereum adalah hard fork daripada Monero yang mana mereka mempunyai marketing yang sangat-sangat baik. So kemungkinan Ethereum mempunyai masa depan yang cerah tapi down sedikit. Tapi mereka mempunyai masa depan yang cerah kerana mereka mempunyai marketer yang sangat-sangat baik dan mereka akan tawarkan merchant untuk menggunakan Ethereum dan terutamanya Ethereum sangat-sangat mudah digunakan melalui smartphone. Sampai di situ saja untuk recap market cryptocurrency. Sekarang ni saya nak update mengenai Bitfinex. Jom kita lihat Elysia untuk Bitfinex. Ini petunjuk yang baik. 2 hari lepas saya tengok global ranking mereka hanyalah 300,000 ranking mereka di dalam global untuk website ni, tapi sekarang dalam masa 2 hari saja mereka melepasi 100,000. Ini pencapaian yang sangat-sangat baik untuk Bitfinex dan mereka memegang dominance di dalam US iaitu 83,000 dan visit daripada country adalah United States memegang dominan nombor 1 iaitu 16% daripada visitor daripada USA. Ini menunjukkan petanda yang sangat-sangat baik. Dan dominan nombor 2 adalah South Korea. Kalau anda tahulah South Korea ni bagaimana kan, mereka ni agak memilih dan juga mereka bagus di dalam membuat duit. Kalau anda lihat di dalam dominan memegang pump and dump seluruh cryptocurrency mesti ada Korea iaitu Bitkam. Market daripada Bitkam. Anda boleh lihat mereka berada di nombor 2 apabila berlakunya rally Bitcoin Cash, Ethereum, BTC, Korea Won pasti ada pada nombor 1. Korea ni walaupun negara mereka kecil tapi mereka menyumbangkan duit yang sangat-sangat banyak untuk membuat duit. Mereka memang suka membuat duit. Dan sekarang ni Korea menjadi top 2 di dalam visit ke dalam Bitfinex. Ini menunjukkan petanda yang sangat baik dan terutamanya adalah Amerika United States. Mereka menjadi dominan nombor 1 yang visit ke Bitfinex. Ini menunjukkan yang Bitfinex akan pergi ke jalan yang betul. Disebabkan orang yang visit pun bukan daripada calon-calon negara iaitu United States, South Korea, dan India, tapi saya misi dengan Vietnam. Selalunya Vietnam berada di top juga di dalam ICO ni, tapi Vietnam mungkin tidak ramai yang interest dengan Bitfinex ni. Dan sekarang ni ini adalah GitHub untuk Bitfinex. Anda boleh baca source code untuk Bitfinex dekat sini. Dan saya bukanlah IT person, so siapa yang boleh baca IT ni boleh baca, tapi ini menunjukkan mereka adalah open source, bagus untuk public. Dan sekarang ni ini adalah review daripada Mike Mitchell. Mike Mitchell contact mereka. So saya pun rujuk daripada dia juga dan daripada YouTuber yang lain dan juga study sendiri, dan antara yang terbaik adalah Mike Mitchell. So Mike Mitchell contact mereka. Ini adalah gambar daripada Mike Mitchell dapat daripada mereka. Ini adalah gambar exchanger yang mereka tengah dalam proses pembinaan. Ini adalah exchanger, anda boleh lihat dekat sini, Bitfinex Exchange. BTC BFC iaitu Bitfinex Coin. Dan benda ni dalam development. Ini menunjukkan pertanda yang sangat baik dan mereka target harga, anda boleh lihat dekat sini, target harga mereka adalah $33 per BFC. Tak mustahil untuk capai dengan $33 disebabkan Devil pun telah mencapai sebanyak $28 sekarang ni. Dengan Bitfinex ni, cara pengurusan mereka, website mereka sangat clean, white paper mereka sangat clean, pengurusan mereka sangat profesional. Tak mustahil untuk mencecah $33. Nak lawan Hextrack lah kononnya kan, Hextrack pun mencecah $40. Sekarang ni ini adalah gambar email yang Mike Mitchell contact mereka dan tanya mengenai listing di dalam
external exchanger, dan mereka telah pun contact coin exchange untuk listkan coin mereka. Okay, thanks for the response. We have our proposed listing ada 15 Februari 2018. Okay, 15 Februari 2018 mereka akan listkan di dalam coin exchange dan mereka perlu membayar sebanyak 0.5 BTC. Okay, so 0.5 BTC ni sangat-sangat mahal. Okay, pada harga sekarang ni itu $10,000. So nak list coin mereka pun di dalam coin exchange perlu membayar jumlah yang sangat mahal. Okay, so dekat sini menunjukkan petanda yang sangat baik yang mereka memang betul-betul nak listkan coin mereka di dalam external exchanger. Okay, so dekat sini menunjukkan yang mereka betul-betul akan launch coin mereka dan bukan kata selepas ICO mereka akan belah, tapi benda ni tak boleh dijangkakan disebabkan oleh ini adalah ICO high risk high return. Okay, so kita tak tahu yang mereka ni siapa belakang projek ni dan siapa mereka, dan kalau mereka nak belah boleh belah bila-bila masa, tapi disebabkan oleh sambutan ataupun mempunyai hype dan projek ni kemungkinan akan berjaya dan mereka boleh mendapat keuntungan lebih berlipat kali ganda, mengapa mereka perlu belah kan. So dekat situ antara petanda-petanda yang baik. So global ranking untuk Elixir ni akan meningkat setiap hari disebabkan oleh ICO Bitfinex semakin dekat. Okay. Dan saya nak update cara pembelian setiap ICO. Okay, mereka telah update di dalam Instagram, di dalam Telegram mereka cara pembelian. Okay, saya akan jelaskan di sini. Okay, setiap ICO stage akan dibuka tanpa tutup hinggalah setiap round habis. Okay, maksudnya setiap stage ni akan dibuka sehinggalah setiap round ni habis. Okay, setiap stage mempunyai 2 round. Okay, dan mereka akan buka saja sampailah round kedua habis. Dan selepas stage pertama, round kedua ni habis dan stage pertama pun habis, dan mereka akan tutup dalam masa 24 jam. Mereka akan rehat dan selepas 24 jam, maknanya selepas sehari, mereka akan open stage untuk stage 2 dan mereka akan open round pertama, round kedua, round ketiga tanpa henti. Dan apabila habis round ketiga dan stage kedua habis dan akan rehat selama 24 jam, dan kemudian stage ketiga akan open dan macam biasa dan seterusnya sama saja. So mereka tiada stop untuk setiap round, tapi mereka stop 24 jam setiap stage. Okay, tak seperti Yukon Cash yang mana mereka stop setiap round selepas mereka rehat sebanyak 24 jam setiap round. So dekat situ memberikan peluang yang sangat kurang untuk kita mendapatkan coin. So mereka membuka stage setiap round. So mereka membuka stage untuk setiap round tanpa henti hinggalah habis. Okay, so itu memberikan peluang untuk kita memiliki coin mereka disebabkan setiap round mempunyai 250,000 coin sahaja, dan apabila habis round pertama kita boleh lagi beli pada round kedua secara automatically. Okay, dan yang penting sekali, mereka memberikan prioriti kepentingan kepada mereka yang deposit awal. Contohnya kalau anda tidak dapat membeli pada stage pertama, stage pertama anda gagal untuk membeli, tapi mereka akan memberikan kepentingan kepada mereka yang deposit dahulu, yang mana mereka yang gagal beli pada stage pertama, mereka itu akan diberikan kepentingan pada stage kedua, dan anda mempunyai peluang yang sangat-sangat besar di dalam stage kedua untuk memiliki coin mereka kerana mereka memberikan kepentingan kepada mereka yang tidak dapat pada stage pertama. Okey, ini menunjukkan yang mereka manage projek ni, memanage ICO ni dengan baik sekali, seperti mereka tahu apa yang mereka buat, dan mereka macam telah belajar daripada ICO yang lain. Okey, macam Bitfinex ini adalah combination daripada semua ICO. Okey, so mereka macam setiap round open seperti Falcon Coin, tapi setiap stage juga mereka tutup setiap 24 jam untuk membina hype. Okey, kalau open direct je nanti habis dalam masa beberapa hari sahaja. So dari situ untuk development lagi mereka perlukan masa. Contohnya macam Ideacoin, mereka mengambil masa yang sangat lama, sampaikan saya pun hampir terlupa mengenai Ideacoin, dan dari situ hype mereka telah pun hilang. Okey, mereka juga perlu membina hype, dalam masa sama perlu menjaga hati customer mereka. Okey,
So apa yang mereka buat ni sangat-sangat baik, sangat-sangatlah pergi ke direction yang betul. Okay, so saya akan deposit Bitcoin ke dalam Bitfinex ni. Kemungkinan saya akan purchase sebanyak 500 ke 1000 coin. So saya tak decide lagi, kemungkinan lah 500 ke 1000 coin. So kita akan lihat bagaimana potensi mereka pada round pertama. Okay, kalau round pertama berjalan lancar, maknanya mereka memang superb lah kan. So kita tengoklah bagaimana round pertama pada satu hari lagi. Okay. Okay, jangan lupa kalau ada yang nak join Bitfinex ICO ni, boleh gunakan link saya di bawah. Okay, so yang pentingnya buat kajian sendiri, kaji dahulu mengenai Bitfinex ni. Jangan masuk disebabkan oleh Bitfinex ataupun lending ICO ni adalah lending high risk. Okay, tapi kalau berjaya mempunyai high return. Saya rasa sampai di situ saja daripada pencerahan mengenai Bitcoin daripada saya, Crypto Fadil. Happy investing. Assalamualaikum.